Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar semua murid-murid tahun 4? Hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita, pelajaran ibadah, muka surat 43. Muka surat 43, iaitu tajuknya ialah solat Jumaat. Solat Jumaat. Hasil pembelajaran ini murid-murid akan mendapat menyebut erti solat Jumaat. Yang kedua, mengelaskan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat. Yang ketiga, menyatakan rukun solat Jumaat. Yang keempat, melakukan solat Jumaat. Baik. Muka surat 44. Muka surat 44. Tajuk yang pertama kita belajar hari ini ialah pengertian, hukum dan dalil solat Jumaat. Apakah maksud hukum? Apakah maksud pengertian solat Jumaat? Solat Jumaat ialah solat adalah ibadah yang dituntut oleh umat Islam. Solat Jumaat wajib dikerjakan oleh umat Islam bagi orang lelaki. Apa dia maksud solat Jumaat? Jumaat ialah ibadah yang dituntut oleh Islam. Dan solat Jumaat juga wajib dikerjakan oleh umat Islam bagi orang lelaki. Maksudnya ialah solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang ditunaikan pada hari Jumaat dan didahului dengan 2 khutbah. Solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan pada hari Jumaat. Tak boleh buat pada hari lain. Jangan pi buat hari Isnin. Solat Jumaat kena buat hari Jumaat. Tak usah buat hari Selasa, hari Rabu, hari Sabtu, hari Ahad. Tu tak jadi solat Jumaat. Tu jadi solat hari lain. Tu solat hari Isnin. Solat Jumaat hari Jumaat sahaja. Okey? Tak ada orang buat sembahyang Jumaat hari lain. Tak jadi. Okey. Baik. Daripada Abdullah bin Umar bin Abu Hurairah, keduanya menceritakan bahawa mereka mendengar daripada Rasulullah SAW ketika baginda sedang berkhutbah di atas mimbar. Sabdanya, hendaklah orang-orang yang suka meninggalkan Jumaat menghentikan perbuatan mereka itu. Adakah mereka mahu Allah membutakan hati mereka, dan sesudah itu mereka betul-betul menjadi orang yang lalai. Allah Subhanahu Wa Taala sangat tidak suka kepada orang yang sengaja tak mau solat Jumaat. Orang yang tak boleh menghentikan perangai dia yang malas solat Jumaat. Rasulullah SAW mengatakan, orang yang malas solat Jumaat ni, Allah akan butakan hati dia sampai dia menjadi orang yang lalai. Orang yang lalai ni maksudnya Allah butakan hati dia sampai dia tak berasa takut dengan Allah kalau dia tinggal solat. Dia tak kisah pun dia tak sembahyang Jumaat. Sebab hati dia dah buta dan Allah telah melalaikan dia kerana sikap sambil lewa dia meninggalkan solat Jumaat dengan sengaja. Baik. Terusnya, lihat muka surat 45. Hukum menunaikan solat Jumaat. Hukum menunaikan solat Jumaat ialah, apa hukumnya? Hukum menunaikan solat Jumaat ialah fardu ain. Fardu ain itu wajib. Fardu ain itu ialah wajib. Fardu ain ni, hukumnya wajib ini adalah dikenakan kepada orang lelaki sahaja. Orang lelaki sahaja yang wajib. Orang perempuan tak wajib. Orang perempuan sunat. Dia nak pergi solat Jumaat pun boleh. Tapi dia tak wajib. Dia boleh tak pergi sembahyang Jumaat. Tetapi orang lelaki wajib sembahyang Jumaat dan dia tidak boleh meninggalkan solat Jumaat tu dengan sengaja. Dia kena pergi solat Jumaat. Sesiapa yang meninggalkan solat Jumaat dengan sengaja lebih 3 kali berturut-turut ataupun 3 kali berturut-turut, tidak akan menerima hidayah daripada Allah. Nampak? Orang yang sengaja meninggalkan solat Jumaat ini 3 kali berturut-turut,
Allah tidak akan memberinya hidayah. Ataupun dia tidak akan menerima hidayah Allah. Bila kata tak akan menerima hidayah Allah ni, ialah hati dia dah kerah. Hati dia dah mati. Hati dia dah buta. Dia dah tak boleh terima hidayah daripada Allah. Jadi tak boleh kita sengaja tinggalkan solat Jumaat. Ingat tu yang lelaki. Nabi Muhammad SAW mengerjakan solat Jumaat buat pertama kali ketika baginda singgah di Masjid Quba dalam perjalanan ke Madinah. Rasulullah SAW menunaikan solat Jumaat yang pertama sekali di Masjid Quba. Masjid Quba ialah masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah ketika dalam perjalanan hendak berhijrah ke Madinah. Dalam perjalanan ketika Nabi SAW hendak pergi berhijrah ke Madinah dengan Sayyidina Abu Bakar, baginda Rasulullah singgah di satu tempat yang dinama Quba. Yang mana di Quba Rasulullah mendapat wahyu daripada Allah untuk membina sebuah masjid. Masjid itu jugalah dinamakan Masjid Quba yang dibina atas dasar taqwa. Dasar taqwa itu apa maksudnya? Dasar taqwa itu ialah atas dasar takut kepada Allah. Allah menyuruh Rasulullah SAW membina sebuah masjid di Quba. Lalu Rasulullah membina masjid di Quba bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Dan Rasulullah SAW mendirikan solat Jumaat yang pertama sekali di Masjid Quba bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Baik, dalam gambar ni bukan Masjid Quba. Dalam gambar ni masjid dekat Malaysia. Tak tahu kat mana. Okey, habis. Apa hukumnya? Hukumnya ialah wajib. Wajib solat Jumaat, tidak boleh sengaja meninggalkan solat Jumaat. Terusnya, muka surat 46. Dalil solat Jumaat. Dalil ni kira buktilah. Bukti Allah suruh solat Jumaat. Dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dan tinggalkan jual beli pada saat itu. Dan demikian adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui akan hakikat yang sebenarnya. Tu bukti Allah suruh kita solat Jumaat. Kalau kita tengah menega pun, kita tinggal kedai kita, kita tinggal barang-barang kita menega tu untuk pergi ke masjid apabila mendengar seruan azan pada hari Jumaat. Baik. Nilai perintah itu adalah wajib. Maknanya bila Allah suruh tu, ada satu ayat bukti Allah suruh tu, nilai perintah itu adalah satu kewajipan. Dilarang kita berjual beli agar tidak lupa untuk menunaikan solat Jumaat. Masa dah azan nak khutbah tu, kita kena tinggal kedai kita. Tak boleh kita duk menega lagi. Tak boleh kita duk pergi beli lagi. Tak boleh. Kita kena tinggal kedai kita, pergi buat solat Jumaat. Terusnya, hendaklah orang yang biasa meninggalkan solat Jumaat segera menghentikan kebiasaannya itu. Atau Allah akan mengunci mata hati mereka sehingga mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu lupa kepada Allah. Kalau dah terbiasa sangat tinggal solat Jumaat, kita hendaklah menghentikan tabiat itu supaya Allah tidak mengunci hati kita ataupun tidak membutakan hati kita
agar kita sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak pernah ingat kepada Allah. Baik, terusnya muka surat 47. Pelajaran 2 hari ini Ustaz akan ceritakan, masuk sedikit pelajaran 2, iaitu syarat wajib solat Jumaat. Solat Jumaat ni dia ada syarat dia. Syarat dia yang pertama sekali, dia syarat wajib. Syarat wajib ni ada 7. Syarat wajib ni makna kata bila kita dah ada cukup syarat yang 7 ni, kita wajib pergi solat Jumaat. Kita, contoh kalau kita dah ada 7 syarat ni, kita dah cukup, kita wajib pergi solat Jumaat. Kalau tak cukup, salah satu tu tak wajib. Kalau 7 ni cukup, maknanya kita kena pergi semayang Jumaat. Kalau tak cukup, ada 6 je, ada 6 dah, satu lagi tak ada, jadi tak wajib pergi semayang Jumaat. Kecuali kalau cukup hampa syarat 7 cukup, kena pergi solat Jumaat. Kita tengok syarat yang pertama, apa dia? Yang pertama sekali, mestilah dia tu orang Islam. Ataupun kita ni orang Islam. Semua Islam kan? Okey, syarat yang pertama lepas. Syarat yang pertama boleh. Yang pertama orang Islam. Yang kedua, baligh. Baligh itu sudah cukup umur. Solat Jumaat ni tak wajib untuk kanak-kanak. Tak wajib untuk kanak-kanak yang belum cukup umur. Kalau dah cukup umur, wajib pergi solat Jumaat. Yang ketiga, berakal. Berakal ni maksud dia tak gila. Dia ada akal. Dia tak gila. Dia tak wajib terhadap orang yang mabuk, orang yang pitam ataupun orang yang gila. Orang gila tak wajib pergi solat Jumaat. Orang yang berakal macam kita ni wajib pergi solat Jumaat. Okey, terbalik lah ni, terbalik. Orang gila rajin pergi sembahyang Jumaat. Orang yang berakal ni malas pergi sembahyang Jumaat. Terbalik. Yang keempat ialah lelaki. Lelaki, perempuan tidak wajib menunaikannya. Ya, yang keempat lelaki. Kalau hampa lelaki, hampa orang Islam, hampa baligh, hampa berakal, hampa orang lelaki, dia pergi sembahyang Jumaat. Dia kena pergi sembahyang Jumaat. Jadi perempuan dah terlepas syarat yang keempat tu, dia dah terputus. Sebab dia tak wajib sembahyang Jumaat. Terusnya, yang kelima, berkemampuan. Berkemampuan ataupun bermakna bukannya mampu ada duit, tak. Berkemampuan itu maksudnya ialah dia sihat. Dia kuat. Dia sihat. Jadi yang kelima ni, dia tidak wajib kepada orang yang sakit ataupun orang yang uzur. Kalau sakit, demam, pening kepala, sakit kaki, patah kaki, tak wajib pergi solat Jumaat sebab kita tak sihat. Kalau sihat, lari sana boleh, lompat sana boleh, panjat pokok boleh, terjun tali ayak boleh, terjun parit boleh, naik basikal boleh. Jadi itu maknanya kita sihat. Bila kita sihat, kita kena pergi solat Jumaat. Okey. Yang keenam, bermukim. Bermukim ni apa? Bermukim ni maksudnya ialah tinggal menetap di satu kawasan. Tidak wajib terhadap orang musafir. Makna dia macam ni. Contoh ustaz duduk kat Matang Raja. Ustaz duduk Matang Raja, ustaz kena pergi sembahyang Jumaat dekat Matang Raja. Kalau ustaz musafir, contoh kalau ustaz musafir pergi KL. Jadi ustaz tak wajib sembahyang Jumaat sebab ustaz dalam keadaan musafir. Kalau ustaz tak musafir, ustaz tak pergi KL, ustaz duduk kat Matang Raja, jadi ustaz kena pergi sembahyang Jumaat sebab ustaz tak musafir masa tu. Kecuali kalau kita musafir ke mana-mana, kita tak wajib solat Jumaat. Faham? Yang ketujuh, merdeka. Iaitu apa maksud merdeka? Bukan merdeka 31 Ogos tu. Merdeka ni pada zaman dahulu, zaman Nabi dulu, ada satu bangsa yang namanya hamba. Hamba ni hidup dia ni hanya untuk berkhidmat kepada tuan dia. Jadi hamba lah, biasa dengar ada hamba abdi. Dia ni kira macam orang hamba suruhan. Dia ikut je apa tuan dia suruh. Tuan dia suruh makan, suruh angkut ayak, suruh angkut kayu api,
Suruh apa saja dia kena buat. Sebab dia tu adalah hamba. Jadi orang yang hamba ni tak wajib solat Jumaat. Orang yang wajib solat Jumaat ialah orang yang sudah merdeka. Merdeka ni maksudnya sudah bebas daripada tuan dia. Itu maksud merdeka. Bukan merdeka yang 31 Ogos tu bukan. Nampak tak gambar yang bawah tu? Gambar tuan dia ikat tali kat tengkok hamba dia. Hamba dia duk tanggung benda berat kat belakang tu. Bawah tu gambar tu. Tu maknanya hamba. Okey. Baik. Selesai 7 syarat. Apa dah syarat wajib? Yang pertama sekali kalau kita orang Islam. Yang kedua kalau kita sudah baligh. Yang ketiga kalau kita ni bukan orang gila. Yang keempat mestilah lelaki. Yang kelima mestilah sihat. Yang keenam bermukim, tidak pergi mana-mana, duduk kat Matang Raja, jadi kena solat Jumaat, bukan musafir. Yang ketujuh merdeka daripada tuannya, iaitu tidak wajib kepada orang yang menjadi hamba. Wallahu ta'ala alam. Jadi setakat itu saja hari ini pembelajaran kita. Jadi jika ada apa-apa soalan yang tak faham, boleh ulang balik video ni. Dan kalau tak faham juga, boleh WhatsApp Ustaz. Ustaz akan call hampa untuk bagi tahu, untuk memberi penjelasan supaya hampa menjadi lebih faham. Baik. Hari ni tak ada latihan. Hari ni Ustaz nak hampa dengar saja video ni. Ustaz bagi penerangan, dengar sampai faham. Nanti kelas kita yang akan datang baru kita akan buat latihan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.